Tempatkan pada pendebat untuk berdebat dengan cara yang penuh hikmah, dengan penuh fakta tanpa ada serangan-serangan peribadi untuk kita memberikan keterangan pada semua orang, tak kira siapa, menjauhi daripada sempadan parti politik. Yang paling penting adalah kebenaran yang disampaikan. Dan pada penonton yang saya hormati sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan seorang tokoh politik, tidak kiralah sama ada di pihak lawan maupun di pihak kawan, yang mana kita tak dapat nafikan beliau banyak mencorakkan warna-warna politik dalam negara kita daripada dulu sampailah ke sekarang. Sama ada mereka yang bersetuju ataupun tidak bersetuju, ini adalah fakta yang kita tak dapat nafikan. Oleh itu, pemilihan PKR kali ini dilihat sangat signifikan, khususnya dalam mendepani pilihan umum pada sama ada tahun ini ataupun tahun akan datang. Oleh demikian, orang nombor 2 bagi membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat penting. Adakah yang akan menjadi timbalan presiden merupakan orang yang bernama Tuan Muhammad Rafizi Ramli ataupun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. InsyaAllah pada hari ini, setiap pendebat, setiap calon akan mengemukakan hujah masing-masing dan yang akan menentukan insyaAllah bakal pengundi di dalam PKR dan juga yang akan menilai adalah rakyat Malaysia sebab anda juga akan menjadi pengundi kepada mereka sekiranya mereka bertanding di dalam pilihan raya. Berani semuka pada hari ini, kita akan membincangkan, kita akan berdebat siapakah yang layak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan presiden. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang berani semuka, suka saya kemukakan apakah format yang bakal dilaksanakan pada hari ini. Cukup menarik. Pusingan pertama, di mana setiap pendebat akan diberi masa 7 minit untuk memberikan introduction. Manakala pusingan kedua adalah pusingan hujahan, setiap pendebat diberi masa 4 minit. Pusingan ketiga juga adalah pusingan hujahan, masih lagi 4 minit setiap penebat. Manakala pusingan keempat, satu soalan daripada setiap peserta ataupun penebat, masa diberikan untuk menjawab selama 4 minit. Manakala pusingan kelima, soalan akan dikemukakan bukan oleh moderator tetapi oleh penganalisa politik. Manakala pusingan keenam, masih lagi soalan yang akan dikemukakan oleh penganalisa politik dan pusingan ketujuh adalah penggulungan daripada kedua-dua penebat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan terlebih dahulu kepada penebat-penebat kita pada hari ini. Saya mempersilakan terlebih dahulu kita berikan tepukan kepada Tuan Muhammad Rafizi Ramli. Tepukan untuk beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita berikan tepukan kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tepukan untuk beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Pada anda semua, anda boleh menonton debat berani semuka pada petang ini melalui portal www.sinarharian.com.my. Juga boleh tonton di Facebook Sinar Harian, seterusnya di YouTube Sinar Harian, Instagram Sinar Harian, Twitter Sinar Online dan juga TikTok Sinar Harian Online. Dan pada anda semua sedang menonton, pastikan anda share di laman social media anda. Kalau anda dapat kopi link mereka, boleh kemukakan, boleh share di Facebook group, di Telegram group, di WhatsApp group dan sebagainya. Supaya debat pada hari ini akan dikongsikan kepada seramai mungkin rakyat Malaysia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Oleh itu, kita ingin memulakan debat kita, tapi sebelum itu saya persilakan terlebih dahulu kepada kedua-dua penebat untuk bersalaman. Kita tak langgar SOP ya. Silakan kedua-dua penebat, salam ukhuwah namanya, masya-Allah. Alhamdulillah. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, kita persilakan pembentang idea yang pertama, iaitu Datuk Seri Saifuddin, untuk mengemukakan idea beliau. 7 minit diberikan, bermula daripada sekarang. A'udzubillahi samii'un alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Saudara moderator, sekalian pimpinan Kalangkraf yang menjadi hos pertemuan petang ini, sidang penonton dan pendengar yang terhormat. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan saya dengan rakan saya Saudara Fizi dalam acara petang ini. Saya mulakan dengan menyebut bahawa walau apa pun tujuan sebenar hos mengundang kami dan walau apa pun tajuk yang diletakkan untuk kami mengulas atau memberi pandangan, saya memilih untuk mengikat diri saya dengan beberapa parameter yang jelas. Pertama,
bahawa debat petang ini bukan bertujuan untuk mencari siapa menang atau siapa yang kalah. Saya tidak fikir rasional itu yang patut jadi ukuran, sebab hujah saya yakin saya dan rakan saya Rafizi committed dengan agenda reform. Kami berkongsi idealisme perjuangan yang sama. Kami memilih platform parti yang sama, parti multiracial, yang terasnya inklusif dan kepelbagaian, dengan jaminan keadilan untuk semua. Kalau parti ini tampilkan polisinya sangat pro rakyat. Parti ini sangat anti rasuah. Parti ini tegas impikan satu prinsip tata kelola atau good governance. Parti ini juga tegar dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang disepakati dalam perlembagaan, bersabit tentang peranan institusi raja-raja, Islam sebagai agama persekutuan, perkara 153 kedudukan istimewa Melayu Bumi Putra Sabah Sarawak dan juga kedudukan bahasa Melayu seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Saya yakin dan saya penuh sedar kedua-dua kami sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi dan komited dalam memperjuangkan agenda reform. Dengan panduan itu, saya berpendapat bahawa pemilihan Parti Keadilan ini adalah sekadar satu proses untuk memulangkan kembali hak mandat demokrasi kepada anggota parti untuk membuat keputusan yang akhirnya akan mengisi kekosongan jawatan-jawatan dalam parti yang kosong sejak Februari tahun 2020 akibat peristiwa pengkhianatan Sheraton Move. Ia adalah sebagai menghormati dan memulangkan kembali mandat demokrasi kepada anggota parti untuk memilih. Saya sedar bahawa audiens petang ini ada dua. Satu, awam. Yang kedua, anggota parti. Saya memilih bahawa fokus saya adalah anggota parti yang akan mengundi mulai 13 Mei sehingga 22 Mei nanti. Saya yakin di tangan mereka lah yang akan membuat keputusan. Saya juga dengan penuh yakin dan sedar. Let me state it clearly that this is a friendly internal contest. Rafizi is my good friend, my good brother, with many good qualities that I respect. We have been in keadilan since 1998. Justru, pemilihan ini tidak sama sekali akan mencarikan persahabatan, ukhuwah dan setia kawan sesama kami. Dan tentunya tidak akan sama sekali mengulangi kebimbangan peristiwa 2018 yang menyebabkan parti sedikit sebanyak tercalar. Oleh yang demikian, saya percaya bahawa fokus ini, debat ini menjadi tumpuan kerana pertama, latar belakang kekalahan keadilan dan Pakatan Harapan dalam siri-siri pilihan raya negeri. Kedua, tumpuan lebih kepada menyebut bahawa pilihan raya umum sudah dekat. Kenapa mesti keadilan membuat satu proses pemilihan? Sedangkan UMNO sendiri, parti pemerintah, 14 hari bulan nanti akan buat persidangan khas untuk pindah perlembagaan bagi menangguhkan pemilihan. Kenapa tidak keadilan juga berbuat demikian? Kami tegaskan bahawa sebagai parti reform dan parti demokratik, keadilan tidak akan sama sekali menggunakan alasan sedemikian takut perpecahan membawa mudarat kepada parti menjelang pilihan raya. Sebaliknya, kami sangat menghormati hak dan mandat demokrasi anggota-anggota parti kepada pimpinan. Oleh yang demikian, walaupun suasana latar belakangnya menghidangkan satu keadaan yang serba sukar, tetapi kami punya keyakinan kuat bahawa selesai pemilihan parti ini, kami mampu bergerak sebagai satu pasukan untuk mempersiapkan keadilan dan Pakatan Harapan mendepani pilihan raya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri di atas pembentangan idea sekejap tadi yang menggariskan beberapa pendirian-pendirian beliau. Maka tanpa melengahkan masa, saya persilakan Tuan Rafizi Ramli untuk mengemukakan
pembentangan idea beliau seperti mana tadi 7 minit diberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, saudara moderator, saudara Saifuddin, sahabat-sahabat yang menonton di studio dan di luar. Negara kita sedang berdepan dengan pelbagai masalah-masalah yang besar yang kita telah warisi sejak berdekad. Masalah-masalah ini telah menjadi satu masalah struktur. Kita berdepan dengan masalah struktur ekonomi yang mana nilai ekonomi yang kita jana setakat ini tidak lagi mampu untuk menyediakan peluang pekerjaan yang membayar pada gaji yang setimpal kepada anak-anak muda yang keluar daripada pusat-pusat pendidikan. Kita berdepan dengan masalah meruncing, iaitu perbekalan makanan yang terlalu banyak bergantung kepada import luar negara, dan apabila keadaan ekonomi kita tidak kukuh, itu menyebabkan kita terdedah kepada kenaikan harga barang yang mendadak seperti yang kita alami kebelakangan ini. Kita juga ada banyak masalah-masalah lain yang akhirnya menyebabkan rakyat biasa terbeban dan menanggung. Jadi sebab itu harapan rakyat sejak beberapa tahun yang lalu ialah untuk melihat percambahan idea dari kalangan pimpinan negara dari semua parti. Dan bukan sahaja idea tetapi kesungguhan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Rakyat telah memainkan peranan mereka. Apabila pentadbiran Datuk Seri Najib terpalit dengan skandal 1MDB, rakyat membuat keputusan yang tidak pernah dibuat sebelum itu, iaitu menukar kerajaan buat kali pertama. Dan sejak berlakunya Sheraton Move lebih 2 tahun yang lepas, ada tanggapan bahawa kepimpinan politik di negara ini, di semua parti, lebih sibuk mencatur untuk mendapatkan kedudukan dan kuasa daripada benar-benar bersaing untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan itu menyebabkan berlakunya kelesuan politik. Dan perkara itu dizahirkan di dalam beberapa siri pilihan raya negeri yang berlaku. Kita tengok keadaannya ialah undi UMNO Barisan Nasional tidak bertambah. UMNO Barisan Nasional masih lagi berada pada takat sokongan yang sama masuk dalam 2018. Tetapi penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang mengubah kerajaan pada tahun 2018 telah membuat keputusan untuk mengalihkan sokongan itu kebelakangan ini kepada Perikatan Nasional, menyebabkan dalam pertembungan 3 penjuru, Barisan Nasional tetap kembali tetapi sebenarnya dengan undi minoriti rakyat. 63% angka yang terbaru menunjukkan bahawa 63% daripada pengundi-pengundi di negara ini tidak tahu untuk memilih mana-mana parti apabila masuk pilihan raya umum yang akan datang. Dan mereka mengharapkan satu pembaharuan dan isyarat yang jelas daripada parti-parti politik yang bertanding. Sebab itu saudara-saudari, dalam keadaan ini, saya beranggapan setelah saya melalui kehidupan sebagai orang biasa dan pengundi biasa sejak 4 tahun yang lepas, bahawa suara rakyat mahukan pimpinan PKR dan Pakatan Harapan supaya tidak bersikap defensif dan menerima maklum balas ini yang telah pun dizahirkan dalam kekalahan 4 pilihan raya negeri yang berturut-turut. Kita ada pilihan raya umum yang mungkin kurang setahun daripada sekarang. Sebab itu, kita mesti bersiap sedia dari sekarang dan perlu yakin dengan kekuatan kita. Apabila strategi untuk masuk ke pilihan raya itu, setakat ini hanyalah strategi kemah besar, iaitu untuk berunding dengan parti-parti yang lain, dengan harapan kita dapat menggabungkan sokongan pelbagai parti ini, itu akan menyebabkan kita lari daripada fungsi utama kita sebagai gagasan politik, iaitu membentangkan, menyelesaikan dan meyakinkan rakyat bahawa kita bukan sahaja ada idea untuk menyelesaikan masalah-masalah besar tadi, tetapi kita juga ada pimpinan yang cekap dan berkebolehan untuk melaksanakan idea-idea itu sekiranya kita menang. Sebab itu, saya secara tegas menyatakan bahawa kita perlu mengubah cara kita
dan meninggalkan strategi yang telah pun kita cuba selama 2 tahun, iaitu kemah besar ini. Kalau kita terus berunding, itu juga bermakna bahawa kita terpaksa memeluk kembali watak-watak yang sebelum ini kita kritik dan dibenci oleh rakyat, dan dalam proses untuk kita memeluk kembali itu, ia akan melunturkan kepercayaan rakyat kepada kita. Kerana rakyat melihat bahawa parti-parti politik yang ada di negara ini semuanya membawa matlamat menghalalkan cara. Demi untuk mendapat kuasa, kamu boleh bergaduh pada hari ini, pada hari esok kamu boleh menjadi kawan. Sebab itu saudara-saudari, sahabat-sahabat yang menonton dan yang akan mengundi, rakyat Malaysia, saya kira dalam keadaan ini saya sependapat dengan ramai sahabat-sahabat baik yang di dalam keadilan ataupun yang pengundi biasa di luar, bahawa pemilihan keadilan pada kali ini sepatutnya diambil peluang untuk dijadikan satu pungutan suara supaya kita boleh menghantar isyarat yang jelas dalam proses demokrasi ini, apakah pendekatan yang kita mahukan diambil oleh keadilan dan juga Pakatan Harapan dalam memasuki pilihan raya umum yang akan datang. Kami yakin bahawa seperti mana kita telah menang dalam pilihan raya umum yang lepas, cara untuk memenangi hati rakyat sekali lagi dan mengatasi kelesuan politik yang ada sekarang ialah dengan meyakinkan rakyat bahawa kita ada penyelesaian, kita ada pimpinan dan kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memenangi kembali hati rakyat melalui gagasan itu, bukannya dengan cara kita terus berunding sehingga kita melalaikan apa yang disuarakan oleh rakyat. Jadi dengan 10 minit yang terakhir, insya-Allah kita gunakan peluang kali ini untuk terus sekali lagi meyakinkan rakyat di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rafizi. Sebelum kita melangkah masuk ke pusingan kedua, suka saya baca beberapa komen-komen netizen di Facebook Sinar Harian. Antaranya Ros Abdul Rahman, tak mau kemah besar. Bila menang belok tinggalkan PKR dan PH. Okey. Ada ni dia pakar body language, Tuan Suhaimi Nasir. Tengok body language. Saya tak faham apa maksud dia. Tapi yang lagi saya tak faham, dia kata tolak Rafizi, tolak Sajat. Apa kaitan? Ini saya pelik, tak tahu kenapa. Ada juga kata di sini, terima kasih PM, Malaysia UMNO BN, harga ayam 1 kilogram turun 20 sen. Itu komen mereka. Lepas tu daripada keadilan Bacang Darat, 22 tahun belum lagi keadilan dipimpin oleh pemimpin kaki cuti. Ini banyak serangan. Okey, kita pergi ke, betul tu, PKR mempunyai idea yang pimpinan yang mantap. Antaranya Rafizi, terbaik Rafizi. Daripada Ros Abdul Rahman, Turu Rakyat dah menyampah. Kemudian ada juga cakap tak serupa bikin sejarah PRU tahun 2018, rakyat masih terkesan. Okey. Ada juga daripada Omma Belkis, terbaik keadilan, ayuh Malaysia, yakini rakyat boleh kemah besar lagi, apa benda, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika, bukan berehat seketika, kita terus ke pusingan yang kedua. Kita kembali kepada Datuk Seri Saifuddin untuk membalas hujah Tuan Rafizi. Tuan Datuk Seri Saifuddin sudah bersedia? Masa diberikan adalah 4 minit. Dipersilakan. Terima kasih. Februari 2020, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh kerana mungkir janji dan pengkhianatan. Rakyat yang menyokong menjadi kecewa dan keliru, penyokong-penyokong parti dan Pakatan Harapan juga menjadi marah. Pakatan Harapan tidak jatuh melalui rakyat tolak. Sebaliknya, sejumlah ahli parlimen khianat dan meninggalkan parti. Pada ketika itu, kedudukan Pakatan Harapan dan Blok Pembangkang berjumlah 109. Berarti kurang 3 saja kedudukan untuk membentuk simple majority. Kita baru menjadi kerajaan selama 2 tahun. Tempoh kerajaan itu 5 tahun. Sentimen ketika itu ialah Pakatan Harapan buatlah sesuatu. Untuk kita mengungkap, tunggu 3 tahun lagi kita masuk pilihan raya, mood rakyat ketika itu sukar untuk menerima. Benar, kita mengusahakan untuk mendapat sejumlah sokongan. Bukan satu kerja yang mudah, kita telah usahakan.
untuk mendapat balik kuasa politik. Saya akui secara jujur, kerana mood dan sentimen ketika itu memang ke arah itu, kerana kekurangan angka yang kecil. Kita berjumpa dan kita berunding untuk mendapatkan sokongan. Kalau kita usaha, ada dua kemungkinan. Kita berjaya atau kita gagal. Kalau kita tidak berusaha, ada satu kemungkinan, sudah pasti gagal. Pada akhirnya, setelah kegagalan yang kita capai, episod perundingan sudah kita tinggalkan lama dahulu. Kita kembali mengukuhkan parti dan Pakatan Harapan seadanya. Rundingan atau kemah besar menjurus kepada momen pada ketika itu. Hari ini, tajuk kemah besar tak pernah jadi agenda dalam Parti Keadilan. Tak pernah dibincang dalam temu rapat, tak pernah jadi agenda Biro Politik, tak pernah jadi agenda dalam Majlis Pimpinan Pusat. Bermaksud memberikan penjelasan secara tepat adalah prasyarat yang sangat penting untuk memahamkan bukan saja anggota tetapi rakyat seluruhnya. Saudara yang saya hormati sekalian, kerana itu saya mau bergerak ke hadapan. Kita menerima hakikat, kita hilang kerajaan bukan kerana ditolak oleh rakyat. Kita menerima hakikat, kita menerima kekalahan demi kekalahan. Sebab itu, reaksi segera pimpinan keadilan ialah menganjurkan beberapa sesi pertemuan perbincangan strategik temu rapat yang berlangsung beberapa pusingan. Hasilnya, sebagai reaksi terhadap hal yang kita bincangkan, penolakan rakyat dan sebagainya, kita menghasilkan satu penjanaan idea yang melibatkan seluruh pimpinan parti, ahli parlimen, ahli Dewan Negeri, pimpinan Angkatan Muda, pimpinan wanita. Dalam siri-siri pertemuan ini, kita kemudian menghasilkan satu dokumen yang berupa panduan pelan tindakan yang kita namakan sebagai Positioning Keadilan in GA15. Memposisikan Parti Keadilan menghadapi pilihan raya ke-15. Ini membabitkan analisa terperinci soal sentimen pengundi, Melayu dan bukan Melayu. Memperkasakan parti dalam Pakatan Harapan juga. Kemudian penstrukturan semula ekonomi. Rasuah adalah satu pandemik. Harus ada satu tawaran yang tuntas. Membela kebajikan rakyat adalah keutamaan. Bermaksud penjanaan idea ini sedang dan telah dilakukan dan akan diperkemaskan sebagai persiapan keadilan untuk menghadapi pilihan raya. Kita sedang bekerja sebagai memberi reaksi terhadap perkembangan politik yang berlaku sekarang. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri di atas balasan hujah. Seterusnya saya akan serahkan pula kepada Tuan Rafizi. Terlebih dahulu saya minta maaf di atas bacaan komen yang tak dijangka tadi. Saya berikan masa 4 minit untuk balasan hujah. Silakan Tuan Rafizi. Terima kasih Saudara Moderator. Saya berada dalam mesyuarat pertama selepas Sheraton Move. Seingat saya sehari selepas Sheraton Move bersama-sama dengan Datuk Seri Saifuddin sendiri, dengan Datuk Seri Anwar dan pimpinan-pimpinan kanan yang lain. Daripada awal saya telah menyatakan bahawa melihat kepada jumlah kedudukan kerusi di Parlimen pada ketika itu, satu jalan ialah kalau kita cuba mendapatkan kembali angka, itu bermaksud kita terpaksa mengambil dan menggalakkan lompat parti kali kedua daripada sama ada UMNO ataupun kumpulan Azmin yang meninggalkan keadilan ataupun Bersatu dan lain-lain. Dan kalaupun kita berjaya mendapatkan mereka, besar kemungkinan angka yang melompat itu tidak ramai, 7 atau 8 orang. Dan itu akan menyebabkan kerajaan akan secara berterusan menjadi tidak stabil. Sebab itu dari awal, pandangan saya ialah jalan yang terbaik ialah kita menggunakan emosi dan kemarahan rakyat yang memang betul cukup marah kepada tindakan mengkhianati mandat itu. Pada masa itu, kemarahan rakyat adalah tertumpu kepada Azmin dan Bersatu yang telah mengkhianati mandat rakyat. Dalam keadaan tahun 2020, hanyalah 2 tahun sebelum pilihan raya umum yang akan datang, saya telah menyatakan secara jelas pada hari itu dan turut dipersetujui oleh saudara Saifuddin sendiri pada ketika itu bahawa
lebih baik kita menggunakan kemarahan itu untuk menjana gelombang supaya kita tidak melunturkan idealisme kita dan kita boleh masuk PRU 15 nanti dengan mendapat mandat yang lebih besar supaya kerajaan Pakatan Harapan pada PRU 15 ini tidak perlu bergantung kepada watak-watak yang melompat mengikut kuasa itu. Pada ketika itu ia dipersetujui. Kemudian saya dimaklumkan akhirnya kepimpinan parti membuat keputusan untuk berunding. Bermula dengan berunding dengan UMNO. Kemudian walaupun Datuk Saifuddin mengatakan bahawa itu cerita lama, saya boleh sebut dan Datuk Saifuddin pun tahu bahawa sehingga pilihan raya negeri yang lepas, pilihan raya negeri Johor 2 bulan yang lalu, ketika kita sedang berkempen di Johor, beberapa pimpinan parti sedang berunding dengan Tan Sri Muhyiddin. Kerana pada ketika itu dirasakan kalau PKR menarik diri dan memberi laluan kepada Bersatu, itu akan membantu undi. Jadi perkara ini walaupun tidak dibincangkan secara terbuka di dalam proses membuat keputusan parti, tetapi masih lagi ada watak-watak yang masih membawa perkara ini. Jadi bagi saya, Akad Umbi Keadilan telah memberikan masa yang cukup lebih 2 tahun supaya perkara ini dibuktikan boleh dilaksanakan. Perkara itu telah gagal dan kita telah membayar harga yang mahal dalam 4 pilihan raya negeri yang lepas-lepas. Sebab itu bila Saudara Saifuddin dalam kenyataan-kenyataan media, dalam kempen sekali ini pun masih lagi mempertahankan kenapa kita perlu berunding, perkara ini sebenarnya melukakan hati anggota bawahan. Jadi sebab itu, kalau pada pendapat saya, kita gunakan pemilihan kali ini supaya kita dengar sendiri apa pandangan anggota dan rakyat di bawah. Sama ada mereka bersetuju untuk kita terus berunding dan ada ruang untuk parti-parti lain seperti Bersatu, ataupun kita tumpu sepenuhnya menjadi agresif dan membina kekuatan kita seperti mana kita menang PRU 2018 dahulu. Terima kasih Tuan Rafizi di atas balasan hujah yang telah disampaikan. Sebelum kita meneruskan ke pusingan yang ketiga, sekali lagi untuk balasan hujah, saya ingin sampaikan pada semua penonton, anda boleh menonton Berani Semuka pada petang ini di portal www.sinarharian.com.my, seterusnya di Facebook Sinar Harian, di YouTube Sinar Harian, di Instagram Sinar Harian, di Twitter Sinar Online dan juga di TikTok Sinar Harian Online. Dan kita masih lagi berada dalam topik siapa layak bersama Anwar di dalam pemilihan PKR kali ini. Dan untuk pusingan ketiga, saya kembalikan kepada Datuk Seri Saifuddin untuk membalas hujah. Dipersilakan Datuk Seri 4 minit daripada sekarang. Terima kasih. Sejak Oktober 2019, Saudara Rafizi sudah tidak lagi bersama dalam Majlis Pimpinan Pusat dan Biro Politik. Dan banyak pertemuan-pertemuan yang penting di mana berakhir dengan parti membuat keputusan. Saya hormati keputusan Saudara Rafizi. Justru itu, saya ulangi bahawa bukan pertemuan di antara saya, Rafizi atau Presiden yang menjadi keputusan parti. Parti ada disiplinnya, ada proses membuat keputusan. Kerana itu saya ulangi bahawa pendekatan berunding adalah untuk menjurus kepada kedudukan selepas Pakatan hilang kerusi dengan kekurangan sejumlah yang sangat kecil. Dan untuk satu tempoh, kita mengusahakannya. Dan setelah menemui kegagalan, kita move on. Kita tidak lagi bercakap, apalagi menyebut soal berunding dengan Tun Mahathir, berunding dengan Tan Sri Muhyiddin, berunding dengan Bersatu, berunding dengan parti-parti ataupun watak-watak seumpama Azmin atau Zuraidah. Kerana kita faham, sentimen dalam parti ini ada watak-watak yang paling mereka benci. Kerana itu untuk tujuan pemilihan parti, akan ada kelompok yang cuba leverage di atas sentimen itu supaya memberikan gambaran yang tidak tepat seolah-olah pendekatan rundingan masih lagi ada. Rundingan tetap wujud. Dengan DAP kita kena berunding. Nak berunding kerusi, nak berunding strategi pelan raya, naratif, skrip kempen, jentera kempen, mobilisasi. Dengan amanah, kita kena berunding. Hal-hal yang bersabit dengan persiapan pelan raya. Semalam, kita mesyuarat Pakatan Harapan. Fokus kita
persiapan pilihan raya. Pendekatan berunding tetap pendekatan yang kita terima pakai. Oleh yang demikian, saya ulangi, kedudukan sekarang yang menjadi polisi parti ialah bergerak ke hadapan dengan mengukuhkan parti, mengukuhkan kerjasama dalam Pakatan Harapan, kemudian mengenal pasti punca penolakan rakyat terhadap kita dalam siri-siri pilihan raya, dan kita bukan ada masa 2 tahun, 3 tahun. Kita mungkin terpaksa kembali menemui rakyat dalam tempoh beberapa bulan terdekat. Kita sangat jelas fokus dan hala tuju gerak kerja kita. Kerana itu kita nak menyelesaikan pemilihan parti ini dalam tempoh kurang daripada 10 hari, di mana keadilan akan menentukan barisan kepimpinan. Mula daripada situ, kita hanya mahu melihat ke hadapan. Kita tidak akan lagi terjebak dengan pertikaian masa silam. Itu menjadi pengajaran buat kita. Kita benci khianat. Kita benci amalan mukir janji. Tetapi mempertahankan prinsip parti. Polisi yang pro rakyat, menghapuskan rasuah, meyakinkan balik rakyat bahawa kita prihatin dengan kehidupan rakyat selepas pandemik COVID. Kita sangat jelas, sangat fokus. Sebab itu, kita telah menyelesaikan jumlah kerusi yang kita sasarkan. Jumlah kerusi yang mahu kita menangi. Kita ada kumpulan yang sedang mempersiapkan hal ini. Semalam kita bincang dalam Pakatan Harapan, perkara-perkara yang menjurus kepada masa yang pendek untuk menghadapi pilihan raya, kita sedang bergerak ke arah itu. InsyaAllah dulang kemenangan boleh menjadi milik kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri kerana tepat-tepat menepati masa. Seterusnya persilakan Tuan Rafizi untuk membalas soalan pada Datuk Seri Saifuddin. Silakan. Saya bersyukur kerana dalam perdebatan yang terbuka hari ini yang ditonton oleh semua rakyat Malaysia, Datuk Seri Saifuddin mengulangi berkali-kali bahawa tidak timbul soal rundingan. Juga mengakui bahawa fokus parti sepatutnya ialah kepada 2 perkara. Pertama ialah untuk mengukuhkan prestasi parti, dan yang kedua untuk mengenal pasti punca kenapa rakyat telah menolak keadilan dan Pakatan Harapan dalam 4 pilihan raya negeri yang berturut-turut. Pandangan saya ialah kalau dalam pilihan raya umum yang lepas, memadai untuk keadilan dan Pakatan Harapan membentangkan idea besar bagaimana untuk kita menyelesaikan dan membawa perubahan dalam negara ini untuk memasuki pilihan raya umum akan datang. Selepas Pakatan Harapan telah pun diberikan peluang untuk berkuasa, kita sebenarnya perlu memperincikan lagi idea-idea itu. Sebab itu saya kata pemilihan kali ini perlu menjadi medan untuk kedua-dua calon untuk membentangkan bukan idea kepada anggota parti sahaja, tetapi idea kepada rakyat. Supaya kita nampak dekat dengan rakyat. Dan saya harap Datuk Seri Saifuddin bersama-sama juga dengan kami untuk terus mendekati rakyat dengan melontarkan idea-idea baru. Contohnya, Datuk Seri Saifuddin ada pengalaman yang cukup baik sebagai bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dalam keadaan masalah telur, masalah ayam, masalah harga barang antara yang paling meruntun kehidupan rakyat. Saya tak nampak Datuk Seri Saifuddin berada di depan, paling terkedepan. Sedangkan beliau mempunyai 22 bulan. Dan saya pasti beliau tahu masalah dari segi bekalan sampai ke bawah. Kerana rakyat tidak lagi mahu mendengar kita menyatakan bahawa kerajaan gagal menurunkan harga barang. Rakyat nak tahu kalau kamu akan menurunkan harga barang, bagaimana kamu nak menyelesaikan contohnya dedak ayam, kita masih lagi mengimport. Kita tidak boleh hanya melontarkan masalah, kita perlu memperincikan masalah. Jadi sebab itu saya ingat, itu gagasan yang saya cuba yakinkan juga kepada anggota-anggota keadilan. Bahawa kita perlu tampilkan barisan pimpinan yang bukan sahaja boleh menunjukkan masalah, tetapi ada kajian, ada kebolehan, ada kepakaran dan mengambil sesuatu isu itu sehingga dekat dengan rakyat kerana hanya itulah sahaja jalannya untuk kita meyakinkan kembali kepada rakyat bahawa kita lebih layak untuk memimpin. Saya tahu bahawa rundingan dan sebagainya tentang rundingan kerusi di dalam Pakatan Harapan perlu dijalankan.
Apatah lagi dalam pilihan raya umum yang lepas, yang mengetuai rundingan kerusi itu adalah saya sendiri. Jadi saya faham proses ini sudah tentu perlu dilakukan. Tetapi itu bukan syarat untuk menang pilihan raya. Syarat untuk menang pilihan raya ialah sementara kita menguruskan proses pentadbiran biasa di dalam Pakatan Harapan. Yang lebih penting ialah bagaimana kita memenangi hati rakyat. Dan kita tidak boleh beranggapan bahawa hanya kerana kita Pakatan Harapan dan kita bukan BN atau kita bukan PN, maka secara automatik rakyat akan mengundi kita. Kita perlu terus ke depan, agresif, kreatif, berubah dengan perubahan zaman, terutamanya dalam melontarkan idea-idea untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Dan saya ingat di situ, insya-Allah kami akan ada kelebihan sekiranya kami dipilih untuk memimpin keadilan pada sesi ini. Terima kasih Tuan Rafizi, sekali lagi berjaya landing on time. Dan saya kira Berani Semuka untuk episod kali ini menjadi satu benchmark bahawa satu pemilihan parti bukan hanya terhad di dalam Dewan Pemilihan Parti, tetapi PKR memberi satu contoh yang baik bagaimana pemilihan parti dibuka kepada perbincangan di mata-mata rakyat. Sebab itu Sinar Harian sentiasa committed memberikan platform di dalam usaha ini. Selepas ini, kita akan saksikan bagaimana kedua-dua penebat akan bertanya soalan sesama sendiri dan apakah jawapan mereka. Kita nantikan, kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan Berani Semuka, Sinar Harian. Terima kasih kerana terus setia menonton Berani Semuka di mana kita membincangkan perdebatan, kita menyaksikan perdebatan siapakah layak bersama Anwar membarisi Tuan Rafizi Ramli dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dan untuk pusingan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Rafizi akan memulakan bertanya soalan pada Datuk Seri dan akan diikuti dengan jawapan. Seterusnya Datuk Seri Saifuddin akan mengemukakan soalan kepada Tuan Rafizi. Tapi sebelum itu, untuk komen-komen saya rasa di Facebook, YouTube dan sebagainya, saya tangguh sebentar nanti sebab orang Kelantan kata tak ada gamuk nak baca kerana terlalu banyak serangan-serangan peribadi. Kita ok sebentar dan saya harap panel-panel penebat walaupun boleh kecek Kelantan, kita minti kecek KL. So saya persilakan Tuan Rafizi, soalan kepada Datuk Seri. Soalan saya ini kepada Datuk Seri Saifuddin, saya ingat ialah bukan sahaja soalan yang ingin ditanya oleh anggota keadilan, tetapi soalan yang ingin diketahui jawapannya oleh hampir semua rakyat Malaysia. Datuk Seri Saifuddin, saudara adalah tonggak utama yang merundingkan dengan Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mendapatkan sokongan UMNO menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sehinggalah insiden Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan angka tetapi tidak ada. Soalan saya, bolehkah Datuk Seri Saifuddin berterus terang dan menyatakan kepada rakyat dan anggota parti rentetan peristiwa dan bagaimanakah Datuk yakin bahawa Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib akan mengutarakan janjinya untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Terima kasih. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, parti berbincang, Pakatan Harapan berbincang. Keputusan diambil. Tugasan diberikan kepada beberapa pimpinan tertentu. Bermaksud, saya nak tegaskan, ianya bukan soal Saifuddin berunding. Ianya adalah merupakan keputusan kolektif setelah pimpinan-pimpinan parti dan Pakatan Harapan berbincang. Dia beza dengan Saifuddin pandai-pandai pergi bincang. Dengan Saifuddin diberi peranan dan tugasan sesuai dengan keputusan konsensus parti-parti dalam Pakatan Harapan. Tugasan diberi untuk saya mendekati pimpinan daripada Sabah dan Sarawak. Peranan diberi juga kepada saya untuk berjumpa parti-parti di luar daripada komponen Pakatan Harapan. MP bebas, MP daripada Parti Islam, daripada UMNO, kesemua sekali. Ya. Yang kita perlukan bukan mereka berpindah parti. Yang kita perlukan adalah komitmen sokongan.
Kerana itu, apabila tugasan itu dibuat, keputusan itu dibincang bersama, tasking diberi, tasking itu jatuh pada saya, maka saya laksanakan. Saya berterima kasih Saudara Fizi bertanya soalan ini dan memberi peluang kepada saya untuk membuat penjelasan supaya memberi gambaran yang lebih adil. Ianya bukan pandai-pandai personality Saifuddin. Dia bergerak sebagai melaksanakan ketetapan konsultatif dan konsensus di kalangan pimpinan. Kerana itu, saya tidak perlu untuk berbasa-basi berselindung. Dan jika ditanya pengumuman Saudara Anwar, saya juga akui kita telah menghantar surat ke Istana Negara. Kita telah mempunyai kesemua legal document yang sah yang membuktikan angka sokongan. Mana mungkin kita menghantar surat ke Istana Negara, legal document dan sebagainya. Istana bukan perbuatan dan kerja main-main. Ya, kerana itu, saya laksanakan tugas saya. Kalau end game dia tidak kesampaian, sudah tentu pelbagai perkara lain ikut mempengaruhi. Saya ulangi, keputusan saya berunding dalam pengetahuan pimpinan parti. Keputusan saya berunding dalam pengetahuan pimpinan Pakatan Harapan. Kita laporkan progres secara terbuka dalam mesyuarat-mesyuarat parti. Kita beri taklimat kepada kesemua pimpinan ahli parlimen Parti Keadilan tanpa berselindung. Kalau ini satu operasi sulit yang memudaratkan, mana mungkin kita mengambil pendekatan yang sangat transparan. Itu sebagai satu ikhtiar. Kerana pada momen itu kita kekurangan sejumlah kecil akibat daripada kehilangan kuasa politik kerana episod pengkhianatan dan mungkir janji. Kerana itu, kalau ditanya kepada saya apakah saya regret dan kesal, saya kata tidak. Saya melaksanakan keputusan pimpinan Pakatan Harapan. Dan saya memberikan peranan dan sumbangan saya. Alhamdulillah, kalaupun itu tidak kesampaian, sudah tentu ada hikmahnya, saya belajar daripada episod itu. Terima kasih. Jawapan yang dikemukakan, kini saya berikan kepada Datuk Seri untuk mengemukakan soalan kepada Tuan Rafizi untuk dijawab selepas itu. Silakan. Rakan saya Saudara Fizi, umur keadilan ni dah 23 tahun. Masuk pilihan raya ni dah banyak kali. Lebih banyak rasa kalah daripada menang. 2004 kita tinggal satu. 2008 kita muncul sampai menjadi parti pembangkang terbesar. 32. Episod-episod kekalahan di beberapa pilihan negeri ini memang agak membimbangkan. Apakah Saudara Fizi bersedia untuk berkongsi pendekatan yang paling baik untuk parti ambil sebagai azimat pesan kita kepada anggota parti, dan apakah tempoh pilihan raya yang dekat itu memadai untuk kita menang membentuk kerajaan atau menjadi pembangkang? Terima kasih. Terima kasih Saudara Saifuddin. Seperti yang Saudara Saifuddin sendiri sebut, bahawa kita kena memahami motivasi dan hati rakyat yang telah menzahirkan keputusan 4 siri pilihan raya negeri. Dengan mengetahui root cause atau punca utamanya, itu membantu kita untuk merumuskan strategi yang terbaik. Daripada keempat-empat keputusan tersebut, ada beberapa perkara yang kita perlu amati. Pertamanya ialah, seperti yang saya sebut, undi UMNO Barisan Nasional tidak meningkat. Dia kekal sekitar 40 ke 43%. Yang kedua, bahawa undi atas pagar itu telah pun beralih kepada pakatan yang kedua, iaitu Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, kita melihat kelesuan politik yang melampau dari segi berapa ramai pengundi yang keluar, dan jumlah pengundi yang tidak keluar itu sebenarnya adalah pengundi atas pagar yang sebelum ini mengundi Pakatan Harapan. Daripada angka politik ini, sebenarnya kalau kita masuk tanpa berunding 3 penjuru dalam pilihan raya umum akan datang, kita hanya perlukan untuk mendapatkan kembali 5 hingga 10% pengundi atas pagar yang sebelum itu mengundi Pakatan Harapan tetapi beralih kepada Perikatan Nasional. Kalau kita dapat 5 hingga 10% untuk kembali kepada Pakatan Harapan, kita makin dekat.
Kalau kita berjaya meyakinkan kembali dan membuat kumpulan penyokong tegar kita yang selama berkali-kali pilihan raya kita kalah, mereka tetap menyokong kita. Kalau kumpulan ini teruja kembali untuk keluar mengundi dan berkempen untuk kita, kalau kita berjaya tingkatkan 5% kadar keluar mengundi, dengan 2 angka ini sebenarnya kita boleh membentuk blok yang paling besar dalam pilihan raya umum yang akan datang dalam pertandingan 3 penjuru. Jadi pandangan saya, sebab itu kita perlu tahu kenapa yang dulu mengundi Pakatan Harapan beralih kepada Perikatan Nasional. Kita kena faham kenapa yang dulu berkobar-kobar menyokong kita tidak lagi mahu keluar mengundi. Sebabnya ialah kerana mereka merasakan bahawa PKR dan Pakatan Harapan telah terpisah daripada nadi rakyat. 2 tahun kita berada dalam PKP. Tapi yang betul-betul ditumpukan oleh pimpinan PKR dan Pakatan Harapan ialah soal mendapatkan orang melompat. Sedangkan rakyat dekat bawah, kita tidak suarakan masalah mereka. Kita masih ada dalam 4-5 bulan dan harapnya 1 tahun. Dalam tempoh 4-5 bulan dan 1 tahun ini, kalau kita betul-betul ikhlas, nampak kita sedar kesilapan kita dan kita memberi isyarat yang jelas bahawa kita tidak pentingkan kedudukan. Soal Keputrajaya bukan soal siapa Perdana Menteri atau Menteri. Soalnya kita nak memastikan negara berada pada landasan yang lebih baik supaya rakyat tidak perlu menanggung beban sekarang. 4-5 bulan kalau kita betul-betul buat, betul-betul yakin dan ikhlas, insya-Allah saya yakin yang 5% yang sebelum ini sudah hamba dengan kita, mereka akan teruja. Yang 10% yang sebelum ini tidak mengundi kita kerana mereka merasakan PKR atau PH atau PN atau BN ini semua sama, mereka akan dapat melihat kembali pembezaan yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan. Kerana sebab itulah dulu 2018 mereka mengundi kita. Jadi strateginya itu jelas dan strateginya itu tidak pernah berubah daripada yang kita menang 2018, iaitu kita mesti yakin dengan rakyat sebab rakyat tidak bodoh. InsyaAllah yang itu kalau kita buat, kita akan jadi blok terbesar selepas pilihan raya umum akan datang. Baik. Terima kasih kepada Tuan Rafizi di atas jawapan. Kita nak masuk ke pusingan kelima. Kalau tadi setiap pendebat masing-masing bertanya soalan kepada pendebat yang lain, kali ini akan ada soalan daripada 2 orang penganalisa politik. Di mana untuk soalan pertama dikemukakan kepada Datuk Seri Saifuddin yang akan disampaikan oleh pensyarah kanan sains politik UiTM, Tuan Mujibu Abdul Muiz. Kita saksikan apakah soalan yang disampaikan oleh beliau kepada Datuk Seri Saifuddin. Assalamualaikum dan selamat petang kepada kedua-dua ahli panel pendebat yang kita raikan. Saya berasa teruja untuk turut serta dalam perdebatan ini walaupun hanya sekadar untuk bertanyakan soalan yang saya rasa kedua-dua poin yang disampaikan oleh pendebat ini adalah sangat benar. Tetapi setelah mengikuti dalam beberapa tempoh ni perdebatan agak mengejutkanlah apabila kita mendengar fakta bahawa Datuk Seri Saifuddin seolah-olah macam menafikan kemah besar ini walaupun pada kenyataan Datuk Seri 22 April yang lalu mengatakan PA sedia berbincang dengan parti-parti lain bagi pembentukan kemah besar untuk menghadapi pilihan raya, dan saya nampaknya seolah-olah macam bersetuju dengan kata Rafizi. Benarlah bahawa PH ini masih lagi tidak boleh lari, terutamanya PKR dengan formula untuk hanya mencipta kemah besar sebagai solusi untuk menang pilihan raya. Jadi kalau saya boleh bertanyakan Datuk Seri saya merasakan Datuk Seri ini lebih cenderung kepada perundingan dan membina pakatan dengan parti-parti lain dan hanya percaya kepada formula ini sebagai satu yang ini. Jadi saya rasa ini tidak bagus kepada PKR kerana seolah-olah akan menjadikan parti PKR ini keterbelakang dan menghambat kepuasan parti itu, kerana kita melihat PKR ini penuh dengan tokoh-tokoh dan figura yang mempunyai pendekatan dan idea yang bernas untuk membawa PKR lebih ke depan. Jadi soalan saya Datuk Seri, kalaulah menang sebagai timbalan Presiden, apakah polisi kemah besar ini masih lagi kekal menjadi pendirian Datuk Seri dan PKR? Mengapa dan bagaimana ia dilakukan kalau Datuk Seri menjadi timbalan Presiden, dan adakah Datuk Seri
juga kalau menjadi timbalan presiden berganding bersama Datuk Seri Anwar, mungkin akan cuba deviate, lari daripada pendekatan ini yang memastikan PKR ini mungkin lebih ke depan, lebih relevan dan yang paling penting itu lebih kuat menghadapi PRU ke-15. Sekian. Pada Datuk Seri, 4 minit. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Saudara Mujibu dan Prof. Siva. Terima kasih. Saya akan berpegang kepada kenyataan fakta bahawa tajuk Kemah Besar tidak pernah dibincang di dalam semua proses membuat keputusan dalam parti. Noktah. Tak ada. Kalau Saudara Mujibu dan yang lain nak mendengar lain daripada itu, saya tak ada pilihan. Saya cuma menyebut bahawa tajuk itu tidak pernah dibincang di dalam Parti Keadilan. Tidak pernah. Ya. Baik. Apakah ia ada dibincang di dalam Pakatan Harapan? Okey, itu soalannya. Apakah ia ada dibincang dalam Pakatan Harapan? Dalam siri-siri pertemuan perbincangan bulanan menyentuh tentang dinamik perkembangan politik semasa negara, pimpinan Pakatan Harapan berbincang banyak idea. Ya, yang paling penting, apakah idea itu menjadi satu keputusan yang diikat atau mengikat kita semua? Jawapannya tidak. Ya, kita berbincang, explore the ideas, ya, tapi itu tidak mengikat kita. Ya, kita harus respon juga kepada siri-siri kekalahan. Benar, seperti Saudara Fizi sebut. Ketika UMNO menguasai 40%, dia dapat 2/3 majoriti di Melaka dan Johor. Kenapa yang 60% rakyat menolak UMNO Barisan Nasional, tetapi UMNO Barisan Nasional yang memerintah dengan 2/3 majoriti? Itu persoalannya. 60% tapi diperintah oleh 40%. Itu persoalan. Jadi untuk menguruskan perkembangan ini, kita berbincang, mencanai pelbagai idea. Yang paling penting, bahawa apabila tajuk-tajuk tentang Kemah Besar ini dibincang dan dilontar di luar, persoalan yang harus kita tegaskan, Parti Keadilan, apakah kita bincang? Jawapannya tidak. Ya, apakah kenyataan bahawa in respon, reaksi kepada keputusan Johor dan Melaka misalnya, 60% rakyat menolak, tetapi pembangkang berpecah. Apakah membincang tajuk ini, bagaimana mengurus? Kalaulah ada umpamanya satu common ground, kesepakatan, dia tak semesti berakhir dengan gabungan. Tak ada, kita tak pernah sebut. Ya, dia boleh jadi dalam bentuk electoral pact. Misalnya, keadilan ini sejak 23 tahun diwujudkan sebelum ada gabungan. Saudara Moderator, Pakatan Harapan ni gabungan berdaftar sekarang aja. Sebelum itu Barisan Alternatif. Itu electoral pact. Sebelum itu apa dia? Pakatan Rakyat, electoral pact. Ya. Kita boleh jadi kerjasama politik, boleh jadi persefahaman politik, boleh jadi electoral pact, boleh jadi gabungan. Tapi yang sekarang ini, gembar-gembor ini, saya nak ulangi. Dalam keadilan tak ada satu momen pun parti berbincang perlu atau tidak pendekatan Kemah Besar. Jawapannya tak ada. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Datuk Seri di atas jawapan tadi. Seterusnya saya persilakan pensyarah sosiologi politik USM, Profesor Dr. Siva Murugan akan mengemukakan soalan kepada Tuan Rafizi. Dr. Siva dah sedia? Silakan. Terima kasih saudara moderator. Selamat petang dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada Sinar Harian menganjurkan debat ini mengemukakan dua tokoh sosok figura yang saya rasa hebat di dalam politik arus perdana. Tahniah kepada PKR untuk keyakinan meneruskan pemilihan parti. Saudara Rafizi, bagi saya melihat dalam beberapa buku saudara Rafizi telah menyatakan seolah-olah parti berada di dalam landasan yang tidak betul. Seolah-olah lebih realistik menjadi pembangkang yang bermaruah, apatah lagi dalam kedudukan terkini, dalam kedudukan kelesuan politik dengan 63% masih tidak membuat keputusan untuk menyokong parti yang mana, seperti dinyatakan oleh saudara Rafizi tadi. Apakah Pakatan Harapan dan juga PKR sendiri
memerlukan kepimpinan baru untuk digandingkan dan bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah itu perlu dilakukan? Dan yang kedua, sebagai orang nombor 2, bagaimana Saudara Rafizi melihat kedudukan posisi tersebut? Adakah sebagai pelengkap ataupun pengkritik kepada parti, kepada presiden? Kerana tadi ada nyatakan, saya tak nak gunakan perkataan itu, pemukul di dalam parti. Jadi ini merupakan antara bucu-bucu yang saya harap Saudara Rafizi dapat jawab. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Tuan Rafizi, 4 minit, silakan. Terima kasih saudara. Soalan yang pertama ialah adakah perlu ada kepimpinan baru? Kita masuk dalam pilihan raya umum 2018 dalam keadaan calon Perdana Menteri yang kita tawarkan itu adalah calon yang paling tua dalam sejarah dunia. Tapi kita menang. Yang menjadi masalah ialah kerana sebahagian besar anggota politik dan juga penganalisa politik kadang-kadang mereka tidak memahami bahawa apabila rakyat membuat pilihan, mereka tidak mengikuti hanya satu batang tubuh. Dia bukan soal figura. Dia soal gagasan, idea dan kumpulan yang membariskan segala bentuk kekuatan dan kepakaran. Jadi tidak timbul soal Datuk Seri Anwar wajar ditukar atau kita perlukan pimpinan yang baru. Yang menjadi masalah, kalaupun kita ada seorang pengurus pasukan bola sepak yang baik, tetapi midfielder tak baik, striker tak baik, defender tak baik, bubuhlah manager baik macam mana pun dia tak menang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang banyak mewarnakan politik negara kita, pada umur beliau sekarang memerlukan barisan pimpinan yang betul-betul membuat kerja dan faham dan boleh memberi input dan nasihat yang betul supaya keputusan bersama yang dibuat itu tidak dipengaruhi oleh kadang-kadang jalan pintas, kadang-kadang sesuatu yang kita tahu secara logiknya mustahil boleh berlaku. Sebab itu, kita perlu kembali kepada keadaan yang mana rakyat melihat keseluruhan barisan yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan, ada yang berpengalaman, ada yang pernah jadi menteri, ada yang pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi pada masa yang sama, citra dan pembawaan itu benar-benar mencerminkan hasrat rakyat, iaitu menjaguhi setiap isu yang dibawa. Okay, jadi itu saya ingat saya jawab dan itu terus kepada jawapan saya kepada soalan kedua. Jadi apa sebenarnya tugas dan peranan Timbalan Presiden? Tugas dan peranan Timbalan Presiden Keadilan bukanlah melaksanakan semata-mata apa yang dinyatakan oleh Presiden. Kalau Presiden kena fikir semua, kalau Presiden kena turun semua, kalau Presiden semua kena kempen tetapi Timbalan ada di belakang hanya menyatakan kesetiaan, itu yang berlaku sekarang. Sebenarnya Presiden memerlukan timbalan yang lebih tangkas, lebih pantas, lebih kreatif, lebih agresif berkempen. Tambah lagi dalam keadaan sebahagian besar pengundi kita adalah pengundi muda. Jadi pembezaan di antara kematangan Datuk Seri Anwar dan juga ketangkasan seorang pemimpin yang lebih muda, yang lebih dekat dengan pengundi-pengundi muda itu dapat memberi keyakinan kepada rakyat bahawa gagasan yang dibawa oleh Pakatan Harapan dan Keadilan bukan sahaja mencerminkan pengalaman, kematangan, jiwa rakyat, tetapi juga membawa dan menggarap idea dan juga kreativiti zaman ini. Jadi, saya memang diketahui bercakap secara terbuka dan ikhlas dan juga bercakap benar dan selalunya saya tak kira siapa, Datuk Seri Anwar ke, Tun Mahathir ke, Najib ke. Yang penting ialah rakyat mahu melihat proses politik dalam parti itu segar dengan percambahan dan kadang-kadang perbezaan pendapat. Itu juga yang saya rasa perlu dimainkan oleh Timbalan Presiden Keadilan. Bukan dilihat sebagai seorang yang hanya menurut, tetapi seorang yang boleh juga memberi wawasan dan gagasan. Kalau ada gabungan itu, insya-Allah Prof, saya rasa kita boleh tampil dengan baik dalam pilihan raya akan datang. Terima kasih Tuan Rafizi. Seterusnya untuk pusingan ke-6 sebelum kedua-dua pendebat menggulung perdebatan pada petang ini, saya persilakan sekali lagi Profesor Dr. Siva untuk melontarkan soalan kepada Datuk Seri Saifuddin. Dr. Siva.
The net is yours. Thank you, moderator. Datuk Seri, soalan saya. Datuk Seri Anwar merupakan seorang figura. Bagi saya label beliau sebagai negarawan. Tergolong dalam kelompok seorang pemimpin yang telah melalui selok-belok politik tanah air yang ranjaunya cukup panjang. Jadi apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk digandingkan dengan tokoh seperti itu? Adakah pemimpin nombor 2 ini selalunya dilihat sebagai successor ataupun pengganti kepada nombor 1? Apakah Datuk Seri merasakan sudah bersedia untuk mengambil alih teraju kepimpinan parti satu hari nanti apabila tiba masanya untuk memenuhi kedudukan tersebut? Kita tahu saiz kasutnya besar, tetapi sebagai orang nombor 2, sudah pasti harapan ahli sangat besar kepada jawatan nombor 2, kerana mereka ini bukan sekadar memegang jawatan nombor 2, posisi ataupun kedudukan nombor 2 dalam parti, tetapi juga cabaran dalam menggalas perjuangan. Bagaimanakah mampu untuk memastikan kedudukan itu tidak akan terjejas apabila wujud kedudukan seperti itu satu hari nanti? Dipersilakan Datuk Seri. Silakan Datuk Seri, 4 minit. Terima kasih. Soalan yang sangat baik. Respon saya terhadap soalan Prof begini. Saya menggunakan analogi yang sama yang diberikan oleh rakan saya, Saudara Fizi. Kalaulah Saudara Anwar Ibrahim itu seorang pengurus pasukan bola sepak, sejak 2 tahun lepas, pasukan dia tak lengkap. Dia tak ada timbalan dan dia tak ada 4 naib presiden. Kalau pasukan bola itu 11 orang, dia tinggal 6 orang saja. Itulah keadaan yang berlaku pada keadilan sejak 2 tahun lepas. Manajernya bagus, player tak cukup. Kerana itu, beban besar ditanggung oleh Datuk Seri Anwar. Sekarang, peluang untuk membetulkan keadaan itu melalui proses demokrasi. Pencalonan selesai, tidak ada siapa pun yang mencabar Datuk Seri Anwar sebagai presiden. Dia menang tak bertanding. Tumpuan sekarang kepada timbalan dan naib. Prof bertanya kepada saya, apakah mengisi ruang yang kalau satu masa nanti ditinggal Datuk Seri Anwar itu, ukuran badan saya ini sudah cukup mengisinya. Ya, itu persoalannya. Saya selama 23 tahun, Prof, saya percaya bahawa pertama, kena ada kesetiaan terhadap idealisme perjuangan, bukan body atau sosok seorang pemimpin. Kesetiaan ini mesti masa senang, masa susah, masa menang, masa kalah. Saat gembira, saat sukar. Kesetiaan ini satu yang mahal dalam perjuangan keadilan. Saya punya tekad untuk mengisi lompong ini. Saya juga percaya bahawa keadilan jadi kuat kerana meraihkan kepelbagaian dan potensinya. Jawatan orang nombor 2 ini cuma perlu menguruskan potensi ini dengan baik. Mantapkan organisasi sampai ke akar umbi, set a clear direction, provide a leadership, dapatkan konsensus, amalkan consultative approach, jadi seorang team player, kemudian bersedia bekerjasama dengan semua orang. Dan pantang sifat seorang timbalan presiden ini adalah membina empire politik diri sendiri. Cukuplah yang lepas berlaku. Masalah berlaku apabila orang nombor 2 gairah membina empire politik. Yang dibina bukan kekuatan parti, tapi empire politik pribadi. Itu yang masalah lepas. Hari ini, kita berpeluang membetulkannya. Saat saya dan Saudara Fizi menawarkan pilihan kepada anggota parti, kami yakin kami boleh bekerja sebagai satu pasukan. Kami boleh mewujudkan satu gabungan yang mantap. Dan yang paling penting adalah kami ada perasaan istiqamah dan tawaduk, rendah diri. Ciri-ciri ini, Prof, saya berpendapat kena ada. Dan kalau sampai takdirnya satu masa nanti, Datuk Seri Anwar meninggalkan lapangan politik, parti ini adalah parti demokratik. Parti ini membenarkan pemilihan parti itu dibuat
dengan menghargai penilaian yang dibuat oleh anggota parti. Sebab itu buat saya, bila saya menawarkan diri, saya terima hakikat. Jika anggota parti memilih, saya tunaikan tanggungjawab. Jika anggota parti menolak dan tempat itu adalah tempat saudara Fizi, saya akan terus kekal dalam bahtera perjuangan keadilan. Sehinggalah cita-cita untuk menguasai negara dan melempatkan saudara Anwar sebagai Perdana Menteri tercapai. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada Datuk Seri di atas jawapan sekejap tadi. Dan untuk seterusnya, saya persilakan pensyarah kanan Sains Politik UiTM, Encik Mujibu, untuk menyampaikan soalannya kepada Tuan Rafizi. Dipersilakan, Encik Mujibu. Terima kasih Saudara Amin, moderator. Saya rasa saya amat tertarik dengan poin Saudara Rafizi dengan formulanya untuk memikat pengundi 5% daripada pengundi-pengundi tegar yang tidak mengundi, yang gagal digairahkan untuk keluar mengundi ketika 4 siri pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil, dan juga 10% pengundi atas pagar itu yang katanya beralih dan terkalih undinya dengan mengundi Barisan Nasional, yang walaupun faktanya jelas bahawa undi Barisan Nasional itu tidak mengalami pertambah dan perkalihan itu pergi kepada parti kedua, iaitu Parti Perikatan Nasional, dan begitu juga kegagalan Pakatan Harapan untuk memenangi kembali undi itu. Tetapi yang paling menarik sebenarnya yang perlu dilihat adalah undi 18 dan juga undi pertama kali, kerana kita melihat signifikan kelompok ini dalam pilihan raya itu semakin membesar, tetapi walau bagaimanapun kita lihat kegairahan mereka itu tidak timbul di dalam pilihan raya negeri di Johor yang pertama kali mengalami pertambahan pengundi, di mana kelompok ini sangat signifikan. Pada PRU 15, daftar pemilih itu akan memperlihatkan pertambahan golongan ini akan meningkatkan pengundi itu daripada sekali ganda daripada jumlah yang ada. Jadi soalan saya sebagai timbalan Presiden PKR yang juga sudah tentu akan menjadi signifikan figura di dalam Pakatan Harapan, apa strategi Saudara Rafizi untuk kelompok ini dalam memikat undi mereka, atau sekurang-kurangnya menggairahkan mereka supaya turun dalam pilihan raya, kerana kalau formula yang mengatakan pengundi itu melebihi 80% akan memenangkan Pakatan Harapan, maka mereka inilah kita kata sumber modal, kekuatan dan juga kemenangan Pakatan Harapan. Baik, terima kasih Cik Mujibu. Tuan Rafizi, 4 minit. Terima kasih. Kita sebenarnya ada 2 kumpulan yang menyebabkan pertambahan mendadak dalam daftar pengundi. Satu ialah kumpulan 18 hingga 21 tahun yang buat pertama kali kerana pertukaran perlembagaan menjadi pengundi. Tapi kumpulan yang lebih besar sebenarnya ialah pengundi-pengundi yang sebelum ini tidak pernah mendaftar tetapi tiba-tiba menjadi pengundi secara automatik. Berdasarkan semua keputusan pilihan raya sejak 2013 dan juga berdasarkan kaji selidik dan sebagainya, pola sokongan pengundi muda yang pertama kali masuk mengundi selalunya berpihak kepada kerajaan yang ada. Kalau Pakatan Harapan adalah kerajaan, maka mereka akan mengundi Pakatan Harapan. Kalau Barisan Nasional jadi kerajaan, maka mereka akan mengundi Barisan Nasional, kerana pertamanya mereka masih lagi belum melalui masalah ekonomi pekerjaan yang dirasakan oleh pengundi-pengundi lain. Yang keduanya, mereka hanya mengenali politik daripada watak-watak rasmi menteri, kementerian dan sebagainya. Jadi bagi saya, untuk memenangi pengundi yang memang kurang berminat dan kurang tahu mengenai politik seperti ini, dia perlukan pendekatan yang tidak terlalu berpolitik. Malah tidak boleh terlalu berpolitik. Pendekatan yang membawa kepada mereka satu imej yang menggabungkan cita rasa mereka, menggabungkan aktiviti-aktiviti yang mereka suka. Sebab itu kita tengok mana-mana parti politik dalam dunia pun untuk
menangani kumpulan seperti ini yang sebenarnya tidak tahu politik sangat, mereka menjalankan apa yang kita panggil soft branding. Jadi sebab itu kita perlukan pimpinan-pimpinan muda yang lebih banyak, dan pimpinan muda ini perlu diberikan program yang ada template. Dan template ini yang perlu digerakkan di seluruh negara. Sebab itu kita lancarkan lebih awal Ayuh Malaysia. Ayuh Malaysia tidak sangat berupa politik. Dia menumpukan kepada pembawaan yang positif. Dia membawa isu-isu yang lebih dekat dengan golongan muda. Contohnya soal gaji, soal tenaga boleh guna, renewable energy, soal teknologi, soal TVET, perkara-perkara yang sangat terpisah daripada ahli politik yang lebih berumur ini. Sedangkan itu perkara yang menarik minat mereka. Jadi saya ingat perkara itu perlu kita lakukan secara berterusan dan di luar kerangka politik. Kerana itu pun yang dibuat oleh mana-mana parti kerajaan. Yang lebih mudah saya ingat ialah kepada pengundi-pengundi yang memang sudah berumur tetapi tidak mahu keluar mengundi. Kerana mereka melalui sendiri kepayahan dan masalah yang saya sebut tadi, masalah struktur ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rasuah, masalah kos sara hidup. Perkara ini kalau kita betul-betul tumpu dan membuktikan bahawa kita ikhlas, yang bahawa sebenarnya perjuangan politik untuk menjadi kerajaan ini bukan soal siapa yang menjadi Perdana Menteri atau siapa jadi menteri, tetapi soal memperbaiki proses dan struktur ekonomi dan sosial negara. Saya yakin seperti mana kita juga boleh memberi rasa teruja kepada penyokong Tegak, kita juga boleh memberi sedikit minat untuk menggalakkan kumpulan ini untuk turut keluar. Jadi saya ingat perkara yang saya telah bentangkan selama ini insya-Allah akan dapat menyelesaikan perkara itu. Terima kasih Tuan Rafizi. Baik, para penonton semua, apakah penggulungan yang bakal disampaikan oleh kedua-dua pendebat? Sebelum itu kita lihat dulu apakah komen-komen netizen, antaranya isu-isu dekat dengan hati rakyat. Itu kata Vani Ganesan. Kata Cik Din, terbaik saudara Rafizi dan juga Datuk Seri Saifuddin, saling hormat menghormati. Apa lagi komen seterusnya? Moderator, cuba bagi soalan ini kepada mereka. Apakah KPI dalam memastikan ahli Parlimen PKR memainkan peranan mereka untuk berkhidmat untuk rakyat, bukan untuk kuasa? Daripada Hirman Ismail, terbaik PKR, golongan yang tak muda sangat pun boleh membantu. Kenapa pula? Lepas tu dia tak habis hayat. Seterusnya ada juga satu debate yang terbaik. Saya salute kedua-dua pemimpin PKR ini. Ada juga kata idea Rafizi bagus, tak perlu campur aduk politik. AMK akan bantu parti untuk tarik undi 18. #Ayuh Malaysia. Saya respect Datuk Seri Saifuddin, penuh dengan ketenangan. Wow, okey. Itu saja yang saya boleh tapis. Yang lain tu, kata orang Jerman, tak ada gamuk. Kita berehat seketika, teruskan menonton Berani Semuka. Siapakah layak bersama Anwar Ibrahim? Selepas ini kita akan saksikan penggulungan daripada Datuk Seri Saifuddin dan juga Tuan Rafizi Ramli. Kembali kita dalam Berani Semuka, siapa layak bersama Anwar bersama dengan pendebat kedua-duanya. Pertama sekali iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga Tuan Rafizi Ramli. Untuk penggulungan, kita akan saksikan apakah kesimpulan daripada mereka. Semulakan dengan Tuan Rafizi Ramli untuk menyampaikan penggulungan beliau. 3 minit bermula sekarang. Terima kasih. Pemilihan keadilan kali ini walaupun boleh dilihat sebagai satu proses dalaman, tetapi atas peranan keadilan sebagai tulang belakang Pakatan Harapan, ia memberi hala tuju kepada negara dan rakyat di luar. Kita bukan lagi dalam keadaan yang kita boleh sembunyikan masalah-masalah struktur negara. Kita tidak boleh lengahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi sebab itu bagi saya, pemilihan kali ini bukanlah soal semata-mata untuk menguruskan parti. Bukan soal semata-mata untuk mengisi kedudukan. Ia sebenarnya satu tanggungjawab yang cukup besar kerana di bahu kita
ialah amanah untuk memastikan rakyat dapat terbela dan bukan sahaja rakyat dapat pilihan yang terbaik dalam memilih kerajaan, tetapi juga yang dipilih itu dapat melaksanakan tanggungjawab dari segi menjadi pentadbir yang cekap, yang kreatif sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah struktur ini. Baik. Kalau itu keadaannya, maka anggota keadilan di luar perlu membuat pilihan bentuk timbalan presiden yang macam mana yang sesuai pada masa, keadaan dan keperluan sekarang. Kalau perlu seorang yang mahu menguruskan parti soal pentadbiran, saudara-saudari boleh pilih saudara Saifuddin. Beliau adalah Setiausaha Agung yang paling lama dalam parti ini. Kalau anggota parti merasakan dengan pembawaan keadilan seperti sekarang, iaitu diplomasi, pengurusan dan segalanya berbentuk dalaman, itu akan memenangkan keadilan, maka itulah yang perlu dibuat dalam masa membuang undi nanti. Tapi kalau pengundi-pengundi keadilan dapat merasakan denyut nadi rakyat yang telah memberi keputusan dalam 4 pilihan raya negeri yang lepas, yang mahu melihat keadilan menjadi lebih agresif, yang mahu melihat keadilan kembali kepada landasan reformasi, iaitu memperjuangkan perubahan dalam proses dan sistem negara, adakah saudara-saudari merasakan seorang yang hanya menumpukan kepada soal pentadbiran akan dapat membawa pendekatan yang agresif itu? Itu tawaran yang saya dan sahabat-sahabat buat kepada anggota-anggota parti. Saya yakin bahawa kita perlu bergerak seiringan dengan kehendak pengundi di luar. Pertandingan politik menjadi semakin teruk sekarang dan pengundi boleh memilih pelbagai parti. Sebab itu kita perlukan pendekatan dan produk yang terbaik yang boleh memikat hati rakyat. Dan insya-Allah saya rasa saya telah pun bentangkan secukupnya. Saya yakin anggota keadilan akan membuat pilihan yang terbaik. Terima kasih Tuan Rafizi di atas penggulungan beliau. Ringkas, padat dan menepati waktu. Seterusnya saya persilakan Datuk Seri Saifuddin untuk membuat penggulungan. Dipersilakan 4 minit, 3 minit daripada sekarang. Terima kasih. A principal business of any political parties ialah menang pilihan raya. Sebelum sesebuah parti itu mampu meyakinkan rakyat dengan formula, strategi dan tawaran-tawaran parti, parti itu mesti dilihat united, compact, intact. Parti itu mesti menguruskan dulu rumah tangganya supaya jangan berantakan. Satu kapal tak boleh ada 2 nahkoda. Harus ada disiplin dan menghormati proses membuat keputusan dalam parti. Apabila tertib perjalanan parti itu dicapai, saya yakin akan tercapai dalam masa terdekat ini selesai pemilihan, barulah parti itu mampu meyakinkan rakyat. Tak ada rakyat yang yakin untuk memberi undi dan sokongan kalau rumah tangga organisasi sebuah parti itu berantakan. Itu tak boleh menangkap sokongan dan imajinasi rakyat walau sehebat mana pun strategi dan pendekatan kita. Kerana itu, dalam siri-siri temu rapat pimpinan yang kita buat, membabitkan semua kekuatan keadilan ini adalah kekuatan kolektif, konsensus dalam membuat keputusan. Menghargai setiap talent orang. Kekuatan keadilan ini bukan kekuatan pada kelebihan seorang tokoh. Hatta Datuk Seri Anwar, tokoh terbilang pun sangat menghargai idea dan sumbangan orang lain melalui proses mesyuarah. Inilah rahsia kekuatan keadilan selama 23 tahun. Apalagi sifatnya rencam dan pelbagai. Saya mempunyai tekad untuk terus mengukuhkan elemen ini. Organisasi parti wajib kekal kukuh supaya kemudiannya tawaran-tawaran kepada rakyat termasuk sebahagian besar yang diungkap oleh Saudara Rafizi itu telah pun kita bincangkan dalam sesi temu rapat kita. Soalan pertama kita tanya pada pimpinan, apa masalah dihadapi rakyat sekarang? Mereka senaraikan kos sara hidup, peluang pekerjaan, anak muda yang hilang minat politik, rakyat yang sudah letih dan tidak peduli. Mereka senarai panjang. Kita tanya lagi, bincang apa perkara-perkara baru yang keadilan patut buat untuk menang. Mereka huraikan, pimpinan parti semua peringkat melontarkan idea dan pandangan. Kemudian kita tanya soalan cepu mas.
apa breakthrough yang keadilan patut buat untuk menang dalam pilihan raya. Sehingga kita menghasilkan dokumen kerja yang memandu kita ke depan ini yang bertajuk Positioning Keadilan NGA 15 yang mencakupi semua perkara yang sangat komprehensif. Saya ringkaskan, pertama, parti mesti kompak, kuat, utuh, mantap dari segi organisasi, kepimpinan dan menghormati tertib dalam membuat keputusan dalam parti. Ianya mesti bersifat kolektif dan menghargai peranan dan sumbangan orang lain bahawa bukan kita sahaja yang hebat. Yang kedua, tawaran-tawaran kepada rakyat itu haruslah membabitkan menyentuh soal kebajikan hati nurani rakyat dan kita yakin kita sudah punya formula untuk ke arah itu. Terima kasih. Dan pada hadirin dan hadirat, ayo kita berikan tepukan kepada Tuan Hafiz dan juga Datuk Sri Saifuddin di atas kesedaran mereka berdebat secara terbuka pada hari ini. Saya persilakan kedua-duanya untuk bersalaman sebagai tanda sihat dan matangnya debat pada petang ini. Fadhal masykurah. Dan pada hadirin dan hadirat sekalian, saya ucap terima kasih pada anda yang sedang menonton, yang komen, yang share. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia, ingat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, adakah sama mereka yang tahu dengan mereka yang tidak tahu? Tahniah pada mereka yang mengikuti debat pada petang ini kerana banyak benda yang kita tak tahu, kita dah mula tahu. Dan pada semua ahli-ahli anggota parti PKR dalam mengundi, ingatlah peringatan Allah Jalla wa'ala dalam suratul Qasas, Inna khairum man istajarta al-qawiyul amin. Kata Ibn Taymiyah, dalam pemilihan seorang pemimpin, perlu ada dua kualiti iaitu al-qawiyul amin. Seorang yang amanah dan juga berkemahiran di dalam memimpin. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Berani Semuka, saya Amin Idris. Mohon mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.